Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. InsyaAllah setengah jam bersama dengan saya. Hari ini kita dengan tajuk 77 daripada cabang-cabang iman. Nabi kata dalam satu hadis, al-iman bid'un wa sab'una aw sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai 77 ataupun 66 cabang. Ini kata Nabi. Satu-satu orang Islam apabila dia boleh buat 77 ataupun 66, maksudnya dia boleh buat benda ni dalam hidup dia, maka dia orang beriman. Apabila dia tak ada benda-benda ni, maka tak ada lah iman. Iman bukan boleh apa lagu Raihan tu kata apa? Iman tak dapat diwarisi. Dah lebih kurang macam tu lah. Iman tak ada waris. Bapa iman, ada iman, anak belum tahu lagi ada iman. Kan? Iman tak dapat dijual beli, bukan ada di kedai, bukan ada di market, bukan ada di rock walk. Boleh pergi beli 2-3 kilo telan sehari 3 beg. Bukan macam tu iman. Nak dapat iman ada 3 perkara. Pertama kena i'tiqad. I'tiqad ni kepercayaan. Hang kena ada ilmu, hang kena percaya, hang kena yakin. Adalah apa benda tu nantilah. Contohnya beriman pada Allah. Hang kena percaya Allah tu ada, Allah tu maha hebat, apa semua tu. Maka itu kepercayaan. Satu bahagian. Yang kedua, iman. Nak dapat iman dengan perkara-perkara yang melibatkan soal ucapan. Kata-kata yang baik, zikir umpamanya. Sekejap lagi saya sebut apa benda yang Nabi ajak ke kita antara kata-kata, okey, yang boleh kita baca, yang boleh kita sebut, yang boleh menghasilkan iman. Yang ketiga, iman itu boleh dapat dengan perbuatan. Tolong orang umpamanya, bagi makan ke orang umpamanya, tak apa-apa lagi lah. Benda-benda yang boleh menghasilkan iman. Iman akan terbentuk hasil daripada 3 perkara ni. Sama ada melalui i'tiqad, kepercayaan hati, ataupun dengan ucapan lisan, ataupun dengan perbuatan anggota badan. Maka kata Nabi SAW, ni kita bulan-bulan Ramadan ni kita cerita pasal iman, bagaimana membentuk iman. Kalau Ramadan tak boleh membentuk iman, puasa adat dah. Saat-saat saya jumpa satu budak kat luar, siap selfie ambil gambar dengan ustaz, mulut bau rokok. Mayang sak mayang. Mulut berokok. Saya kata, ni apa tak puasa. Ada ke tak puasa? Dia kata, minta maaf saya. Minta maaf Tuhan, bentang dengan ustaz. Rokok tak boleh tinggal. Saya tak boleh, saya memang sensitif berokok. Kita bisa isap rokok. Jadi kalau orang isap yang bobo bila minyak atar 4 kilo pun lalu kat aku ke bawah. Tak boleh tipu. Lihat. Baca, iman tak cukup kuat. Kita tak boleh kata dia tak ada iman, tak cukup kuat. Pasal apa? Pasal dia mau main semayang, kira ada iman lagi. Tapi iman tak cukup kuat. Yang ni dia boleh buat, yang ni dia tak boleh buat. Ada benda dia boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Faham tak? Yang ni kira iman duk macam tu. Goyang-goyang macam, dandut macam. Kejap ada, kejap tak ada, kejap rendah, kejap tinggi. Allahu Akbar. Jadi kita cuba buat tengok. Muhasabah balik. Apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terbentuknya dan terjadinya iman yang kuat dalam diri kita, ya, supaya mudah-mudahan kita mati sebagai orang yang beriman. Walaupun tak sehebat mana, tapi adalah kekuatan iman. Ada apa? Ada kekuatan iman. Apa kata Nabi SAW? Al-iman bid'un wa sab'una aw sittuna syu'batan. Ada 77 ataupun 66. Paling sikit 66. Mau lagi bagus 77. Fa'afdaluha, yang paling afdalnya, qawlu la ilaha illallah, ucapan kalimah tayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Zikir banyak-banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah saja Tuhan. Dalam hati, Allah saja Tuhan. Ucapan la ilaha illallah. Ini iman terbentuk dengan ucapan. Wa adnaha, dan yang paling sikit, yang paling rendah sekali,
Imatatul adha 'anit tariq, buang sesuatu yang mengganggu lalu lintas jalan daripada perkara yang boleh membahayakan orang yang lalu lalang. Orang duk lalu lalang, kena paku ke batu ke apa, kuih sikit, ambil buang, yang tu kira antara iman yang rendah, yang paling rendah. Wal haya'u minal iman, kata Nabi, dan malu itu sebahagian daripada iman. Yang duk level tengah-tengah ha. Okey, kita hurai 3 perkara ni. Pertamanya baca la ilaha illallah. Banyakkan, kata seorang ulama namanya Al-Imam As-Sanusi, disebut, dia kata fa'alal aqili, dalam kitab dia Matan Ummil Barahin. Ini kalau mengaji pondok ke sekolah Arab ke apa semua wajib mengaji kitab-kitab ni, kitab tauhid. Fa'alal aqili, dia kata maka wajiblah atas orang yang berakal, maka wajiblah ke atas orang yang berakal, orang yang akal waras, ay yukthira min dhikriha, bahawa dia memperbanyakkan sebutan la ilaha illallah, banyakkan sebutan la ilaha illallah, mustahdiran lima ihtawat alaihi min aqaidil iman, dalam keadaan masa dia sebut la ilaha illallah, dia fokus kepada apa yang dia faham tentang la ilaha illallah. Okay? Dia fokus kepada apa yang dia faham tentang la ilaha illallah. Apa yang ada kaitan perbincangan ulama tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala umpamanya, tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, apa yang dia faham, yang tu dia kena belajar. Sebab 20 tauhid kena belajar juga. Sampai apa pun tak tahu pun tak boleh ke? Baca la ilaha illallah tak ada kesan. Dia baca dengan keadaan dia memahami, menghadirkan benda yang ada kaitan dengan ketuhanan. Perbincangan-perbincangan ulama tentang ketuhanan. Mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman, hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, sehingga makna la ilaha illallah itu sebati dalam darah dagingnya. Fa innahu yura laha minal asrari wal ajaib, ketika tu bila makna la ilaha illallah bercampur dalam darah daging dia, dia akan dapat melihat rahsia-rahsia keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang kadang-kadang boleh tengok orang duk zikir ribu-ribu, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu dah. Pasal apa mereka boleh buat macam ni? Mereka duk main dah, nak masuk, nak sebati dengan darah daging. Kalau dia tak zikir, dia tak boleh duduk. Dia rasa kosong hidup dia, dia kena ada benda, dia kena baca, dia kena zikir, dia tak boleh pisah. Ya, dia mesti kena buat sesuatu. Kita tak boleh pisah dengan apa? Dengan handphone. Mak ustaz dia ngajak pun dia sibuk dengan handphone. Dia tak boleh sibuk. Sibuk tak tahu lah apa yang sibuk. Duk sibuk dengan handphone, habis-habis semayang handphone. Mungkin tulis kesimpulan daripada apa ustaz tulis kot. Ustaz abang tak apa. Saya pantang kalau orang saya tengah mengajak orang duk main handphone, kalau boleh minta tolong tersimpan. Sebab kita usaha majlis ilmu, kita kena ada hormat. Perlu ada adab di dalam majlis ilmu. Paling lagi tak beradab, bagi-bagi salam tu buka handphone. Duk tengok WhatsApp, duk tengok apa Facebook, tak boleh macam tu tuan-tuan, tak boleh. Ya, nak dapat ilmu kita kena fokus. Allah kata dalam Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah tidak menciptakan di dalam hati, dalam badan manusia dua hati. Dia tak boleh buat dua benda dalam satu masa. Pemikiran dia hanya boleh berfikir satu ya. Hang fikir benda tu, benda tu. Hang fikir benda ni, sambil-sambil tak boleh. Dia mesti kena fokus satu-satu. Kan? Maka apabila kita dah baca la ilaha sambil baca la ilaha illallah sambil sembang. Macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut sebut, hati tak boleh fokus. Tak boleh. Mungkin boleh sembang, kan? Mungkin saat dengar orang sembang, ya la ilaha illallah, la ilaha. Tapi hang tak fokus. Kalau hang baca tak fokus, benda tu tak jadi ubat. Kalau hang nak jadi ubat, benda tu hang kena menghayati dia.
baru dia akan jadi ubat. Baru ketika tu la ilaha illallah ada kesan. Apa dia benda yang kita kena hayati? Percaya Allah saja Tuhan. Kena bagi setiap kali sebutan Allah saja Tuhan, Allah saja Tuhan. Sedang tak sedang tuan-tuan hari ni, ya Allah, dalam hati kita bukan ada Tuhan. Kalau ada pun mungkin syirik pada Allah, namanya syirik yang tersembunyi. Ada Allah, ada bini, ada laki, ada anak, ada cucu, ada duit, ada harta, ada pangkat, ada jawatan. Semua ada sekali dalam hati. Campur caca merbah habis. Dalca. Orang Pulau Pinang kata apa? Dalca. Siapa orang suka kata dalca? Sebab dalam dalca orang lempak semua benda. Ayam belen-belen lempak masuk dalam dalca. Kulit-kulit ayam lempak masuk dalam dalca. Tulang-tulang kaki ayam lempak masuk dalam dalca. Terung ubi, carrot lempak masuk dalam dalca. Segala mak nikah semua tong sampah semua dalam tu, walaupun dia bukan tong sampah lah. Tapi nak abang kata dia ada campuran macam-macam. Faham tak? Biasanya kalau kita goreng ubi lah, ubi lah. Yang ni ubi ada, carrot ada, terung ada apa, siap segang-segang buah pisang dalam tu. Oh dia patutlah orang panggil dalca, semua-semua dalam tu. Okey, tak boleh. Hati tak boleh jadi dalca. Dalca boleh makan. Nak abang kata dia tak boleh, dia kena ada satu, dia tak boleh syirik pada Allah. Bila ada Allah dan ada macam-macam dalam hati, nama dia syirik tersembunyi. Syirik khafi, syirik jali itu yang terang pergi duduk sembah berhala dan sebagainya. Ada banyaklah benda yang boleh jadi murtad dengan perbuatan, dengan ucapan dan juga i'tiqad yang zahir ni. Maka syirik yang tersembunyi apabila sedar tak sedar fokus hidup kita kepada lain daripada Allah pun ada juga banyak. Bahkan kita Allah tu bawa tepi ya. Macam sahabat kita tadi, Tuhan suruh puasa, dia tak boleh puasa, isap rokok, tak boleh tinggal. Tapi semayang pun nampak tengah duduk naik motor, azan, singgah ha? Kan? Singgah bila tak tahu dah dia singgah kerana apa. Dia singgah kerana nak ambil gambar dengan ustaz ke? Dia singgah kerana dia nampak, saya tahu budak tu dia bagus, dia kadang-kadang duduk main. Tapi itulah, ada masa ada iman dia lemah. Tapi bagus dia dengar cakap, dia mau bila kita kata apa dah ni puasa apa isap rokok ni. Dia tak boleh nak jawab, dia tahu dia bersalah. Okey lah. Jangan buat ni setengah ego dia tak apa. Tapi kat saya, kubur saya. Sempoi lah. Lepas pada tu orang bagi nasihat, itu nak marah orang pula. Sepatutnya terima kasih. Bagus sikap dia bila orang kata dia tak balas. Macam tu lah, hang buat tak betul. Orang nasihat, masih tak paling kali insya saya try tengok. Saya puasa memang lemah betul ya. Bukan apa, saya nombor satu rokok tak boleh tinggal. Yang ni lah, geng-geng isap rokok ni dia buka puasa. Orang makan kurma apa semua ada, dia pelekat tu. Saya tahulah saya pun isap dulu. Tak boleh tipu kat saya. Saya mengaji pondok, Tok Guru isap zaman dulu-dulu. Kita pun isap. Kan? Geng-geng pondok isap. Kita pun isap lah. Zaman tu kata makruh. Okey apa? Kodon. Mulau kodon lah. Lama-lama dan hil lah. Kau skrip. Kena kau skrip. Sebelum berhenti sehari 20 batang dan hil. Masa tu dan hil murah lagi. RM4, RM5 lah. Lah ni RM5 lah. Tak tahu. RM5. RM12. 17. Dan hil 20 batang. Pergi. Yang beli loose ni sebatang-sebatang saya 2 orang. Jahanam, dia tahu dia isap. Tak mana mengaji dengan saya, insya-Allah dia tak isap rokok lah. Lambak ni semua ni, lambak duk mengaji dengan saya, duk kena fire hari-hari, insya-Allah berhenti isap rokok. Saya tak isap dan saya tak suka anak-anak murid saya isap rokok. Belajar berhenti, boleh berhenti. Mai saya ajak motivasi macam mana berhenti isap rokok. Free. Kalau hampir tempat lain konsultan nak kena bayar beribu. Mai aku ajak free macam mana nak berhenti isap rokok. Aku boleh tompang dapat pahala. Tak ada manfaat isap rokok. Ulama dah bawa keluar satu dunia fatwa hukum dia adalah haram. Berlatih lah. Tapi bagusnya ada orang bila kita kata dia sengak, dia tak betul. Macam saya dulu lah. Sebelum isap tu saya tahu kata haram. Tapi nak tinggal tak boleh. Kan? Bila nak tinggal tahu. Ini saya buat macam mana peringkat awal. Saya isap. Tak tunjuk orang. Sembunyi-sembunyi. Kan? Tak sembunyi-sembunyi. Isap di rumah. Sembunyi-sembunyi. Tak mau tunjuk orang. Aib. Benda haram.
Mana boleh orang agama buat benda-benda haram sembunyi-sembunyi. Tapi lama-lama duk fikir, aku ni duk tipu orang ke duk tipu aku sendiri ya? Duk tipu diri sendiri. Lama-lama saya usahakan, saya minta doa untuk guru alim ulama. Mana saya pergi, tolong saya nak berhenti rokok, punya susah, tolong. Banyak Datuk Guru bagi petua-petua. Akhirnya saya pegang satu petua, ambil, bol kat kaki, mau duk pijak-pijak. Aku tak mau tengok muka hang. Kuat tekad keazaman. Lepas pada tu saya tak mau, dan saya tak berkawan dengan orang isap rokok selama 3 bulan. Saya nampak yang orang isap rokok pada jauh, saya lari. Saya nampak orang isap rokok, saya kenal tak kenal belakang saya lari. Pasal apa? Tak boleh bau. Bau ya? Jahanam. Silap-silap sehari 20 batang, dia jadi sehari 60. Jangan cari pasal kita dah bisa buat dah tu, kita tahu Dia tak boleh. Dia kena sampai sebati. Lepas tu makanlah apa-apa ubat yang boleh cuci kita punya paru-paru dan sebagainya. Adalah petua-petua, dan makin hari dia makin sihat insya-Allah. Bukan saya nak abang kata aib diri saya, betul kadang-kadang aib kita tak payah abang orang. Tapi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan supaya tuan-tuan tak rasa malu nak berkongsi. Kalau saya tak isap rokok, kalau tuan-tuan nak main tanya petua, tuan-tuan dia rasa malu. Tapi pasal saya pernah isap, saya dah beritahu nak main petua aku nak ajar, tuan-tuan tak rasa malu. Ustaz pun bisa isap, dia tahu macam mana nak berhenti. Main aku nak bertanya, dia tak rasa malu nak main bertanya. Maka saya nak kongsi benda tu macam mana boleh berhenti. InsyaAllah boleh berhenti ya. Dan kita kena faham, di bulan-bulan puasa usahalah. Tapi sekurang-kurangnya dia ada iman, sebab dia masih lagi boleh singgah untuk solat dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan, qaulu la ilaha illallah, pertama nak dapatkan iman, salah satu daripada 70 cabang-cabang iman, sebutan la ilaha illallah dengan memahami makna sekurang-kurangnya ketika sebut Allah saja Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah saja Tuhan. Bila kata Tuhan, tumpuan dalam hidup, maksudnya fokus utama dalam hidup kita ni tuan-tuan. Hakikatnya kita katalah Allah tu Tuhan, tapi kita dalam 24 jam kita bersama Tuhan berapa jam? Dalam 24 jam kita dengan kerja koman-koman 8 jam. Kita dengan keluarga berapa jam? Koman-koman 8 jam. Mungkin boleh jadi lebih. Kita dengan Tuhan kadang-kadang 1-2 jam. Hang kata hang bertuhankan Allah, masa hang dengan Tuhan hanya 1-2 jam, tapi masa hang dengan makhluk 8 jam 10 jam, masa hang dengan kerja 8 jam 10 jam. Habis masa dengan dunia, bukan habis masa dengan Allah. Itulah kata dalam hati kita ada Tuhan banyak. Sebab tu bila kita zikir tu, kita nak belajar buang Tuhan lain. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan buang bentuk berhala-berhala yang lain daripada Allah. Kena rajin sebut kalimat ni lah, kita nak bawa jumpa Tuhan. La ilaha illallah. Sebab tu bila baca tu suruh buat lagu. Ada masa boleh buat lagu, ada masa kena semangat. Sebab tu kadang-kadang kita buat nasyid-nasyid lagu-lagu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ni abuan gear awal. Gear belakang dia tak boleh lah, sebab dia duk pergi laju. Mana dia boleh buat lagu-lagu dulu tu. Dia nak tembak masuk dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ajak dah dulu. Tang mana nak letak la. Cuba tengok la ilaha illallah kat tiang dah tu dia. Tang mana nak letak ilaha. Tang mana nak letak illa. Tang mana nak letak kalimah Allah. Ada nafi, ada isbat. Apa yang dinafi, apa yang diisbat. Oi, panjang cerita. Sabar-sabar. Hari ni tak ada nak cerita semua. Dapat benda ni insya-Allah. La ilaha illallah cukup memberi kesan. Maka bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha, pasal apa dia duk lenggok pergi ke kanan tu? Buang, tarik daripada jantung benda lain pada Allah. La ilaha, tak ada Tuhan lain pada Allah, tak ada. Tembak balik illallah, masuk balik kalimah Allah dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu yang duk lenggok-lenggok tu, bukan saja-saja lenggok. Faham tak? Bukan saja-saja duk buat lu tu, bukan nak menari. Dia nak tarik kalimat tu, nak bagi masuk, nak bagi letak Allah sebagai Tuhan. Motivasi yang tinggi nak bagi jadi Allah Tuhan. Semua orang kata Allah Tuhan, hakikatnya betulkah dia bertuhankan Allah ataupun selain Allah ada macam-macam Tuhan lagi dalam hati dia?
Okey, itu nombor satu. Kena banyak lah, bulan-bulan puasa ni banyak sebut la ilaha illallah. Satu. Nombor dua, imatatul adha anit tariq, ada sikap prihatin, bertanggungjawab, jangan sampai mudarat kena pada diri sendiri dan jangan bagi mudarat pada orang. Kaedah fiqh mengatakan dalam satu hadis, la darar wala dirar, jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Diri hang buah hang jangan bagi mudarat, diri orang buah hang jangan bagi mudarat. Maka buang benda-benda yang boleh memudaratkan orang. Maka itu juga cabang-cabang iman. Tengok duk naik motor, nampak kayu satu tongkoi duk ada tengah jalan. Ya ni kalau aku tak kena apa, siapa-siapa main laju mesti kena main. Ni boleh satu kereta tengah duk bawa laju, tersilap dia terpijak yang ni, dia gelek-gelek, dia terbalik kereta ni, mati orang. Tak boleh. Pi tepi parking motor, kereta susah sikit. Kalau motor nampak punya senang sikit, nak bangun nak pergi ambil kan, tapi tu pulang. Kalau highway kita bisa naik highway, bawa lori. Karim dia bawa lori, tiba-tiba nampak tayar lori yang terkeluar. Dia panas kan, terkeluar sekeping duduk tengah-tengah. Yang tu kalau malam-malam orang bawa motor, kalau dengan bawa motor, tak kira motor besar motor kecil, kalau dia gelek yang tu arwah tau yang buat main tu, tayar tu dengan tebal tu terkoyak main tu. Tiba-tiba seketui lori tu, mana tahu dia duk pada raya ya, dia duk ada berapa puluh tayar dah. Satu tayar rosak, tayar lain ada. Boleh jalan nak tayar kalau satu rosak. Tengok agak lah. Tapi kalau sikit-sikit dia boleh cover lah kan. Sementara dia boleh cover lah kan. Dia ni belah ni pergi mana kah? Dia gelap-gelap dia dah, dia nak pergi kutik tayar-tayar tu semua. Kalau bertanggungjawab pergi lah cuci ke apa ke, tak ada pergi lah, tunggu lagi orang plus main mereka ni cuci lah. Macam tu sikap kita. Betul ya? Dan inilah budaya manusia. Apa-apa jadi pun tak ada satu nak tolong. Biasa accident tengah jalan, accident dengan cermin mau pecah, ada kita pergi cuci cermin tu? Tak ada dia tinggal kat siapa? Tak tahu lah tinggal kat siapa. Siapa dah pergi cuci cermin tu semua? Hilang lagu tu lah. Dia ni tayar ni mai curi 2-3 biji lekat kat tayar ni ataupun macam mana, lagu tu hilang. Ada siapa nak pergi cuci? Tuan-tuan kena pergi jalan di beberapa negara dalam dunia ni tuan-tuan, di Jepun, di Singapura, di Arab pun, di beberapa tempat. Ya Allah, di satu tempat di Mesir nama dia Aswan. Tempat tu orang kulit hitam, depa dekat sempadan dengan Sudan, bawah sekali. Dan tuan-tuan boleh tengok bandar dia, pekan dia, tiap-tiap malam basuh dengan air, main lori air, cuci tar hitam melekat, pekat, cuci habis. Sampah-sampah, bukan sampah ni, pasir dah. Puas saya tengok, bersih. Pok ni hitam-hitam tepi jalan dia bersih. Bandar dia main malam-malam cuci tai unta, tai kaldai kadang-kadang ada. Depa negara depa boleh kaldai boleh jalan atas jalan raya. Tak ada lesen mai. Tak ada pencapres pun tak ada. Boleh bawa lah. Tapi walau bagaimanapun di Aswan hang nak naik unta, kaldai ataupun kuda, pungkok dia kena ada macam satu bekas untuk tahan tai dia. Kalau tidak tak dibenarkan. Bagus ya. Sampai lagu tu punya bersih. Jangan tanya soal ada kaca ke, paku ke, batu ke, simen ke, tak ada. Dalam dunia ni ada banyak tempat yang macam tu. Ada orang rasa bertanggungjawab. Masyarakat kita seluruhnya dalam dunia ni, kita kata orang Islam, tak payahlah. Ini kita yang main masjid-masjid ni pun, yang main dengar apa yang saya cakap ni, kita timbul satu kesedaran, rasa nak pi ni, kalau tak kena kat kita, kena kat orang lagu mana, jom kita pi buat. Pahala besar tuan-tuan, walaupun itulah antara amalan yang pahala dia tak banyak mana, tetapi juga menghasilkan iman. Nabi kata apa? Yang paling rendah sekali adalah membuang sesuatu yang menyakiti orang lalu lintas. Nah, benda-benda yang ada yang boleh menyakiti orang di kawasan lalu lintas, ambil buang. Maka itu juga dinamakan perkara yang boleh mendatangkan iman. Dan yang ketiganya iaitulah sikap malu. Malu apa? Malu nak buat benda haram. Malu nak tengok benda haram. Rasa sedap Allah dah tengok dia. Tuan-tuan tahu tak, handphone kita ni, tuan-tuan kalau buka, tuan-tuan kalau rajin duk akses handphone, buka Facebook, apa dia keluar macam-macam.
Bila dia keluar kadang-kadang kita pun gatal tangan. Dia kadang-kadang bukan ada apa pun, dia keluar macam biasa-biasa ya dalam Facebook. Kan? Tapi dia bukan handphone ni kita boleh block lah Ahmad. Macam tak lagi masuk benda-benda pelik-pelik. Kadang-kadang block pun dia masuk ke. Saya pernah buka handphone, kita tak buka lah. Tapi dia tulis itu macam ni macam nak beli seluar. Tuan-tuan tengok dalam handphone seluar, baju ni Facebook. Kita nak beli baju ya, tekan-tekan, sekali lagi dia keluar baju tu sekali dengan baju dalam. Tekan baju dalam tu selamat. Contoh kita ingat, tak apa aku beli baju dalam bini aku lah, aku tanya kat bini, tak tengok baju dalam ni ada. Contoh. Kadang-kadang seluar ya, kadang-kadang baju ya, tak ada kena-mena dengan baju dalam. Tekan ya, dia keluar. Dalam banyak-banyak tu mesti ada merepek macam tu. Oi, jam betul. Dunia tanpa sempadan. Betul kita tak boleh lari daripada tengok benda-benda lagu tu, kita tak mau pun dia nanti keluar. Tapi yang akan bantu kita adalah iman. Apa dia? Iman. Main mana iman? Malu. Tengok apa? Sama ya semua. Lebih kurang sama ya. Hak dua ada kat kita, ada dekat orang lain, siapa pun lebih kurang sama ya. Benda yang sama, manusia juga. Bukan beruang, orang. Kadang-kadang dia main macam-macam, duk fikir nak tengok. Tengok pun boleh tengok, bukan boleh ambil, bukan boleh pegang. Jadi abaikanlah buah tepi. Tapi bila iman lemah, dia mula tekan. Tengok sikit, ada apa? Tekan-tekan, dia keluar. Dandut tak dandut semua dah. Mak Saleh, Negro semua keluar. Lepas itu posa-posa pergi tengok benda-benda lah kata. Habis sonok layan. Lagi tengok hati, titik hitam. Tom. Hitam hati. Bila hati hitam, tuan-tuan, automatik kita punya ibadat lama-lama kita jadi malas, tak suka, tak boleh dengar orang wirid, zikir, benda-benda baik, tak mau dengar. Sini dah penuh karat. Lagi teruk pada pungkok belanga. Maka kalau pungkok belanga nak cuci, yang kena pakai berus dawai yang kasak ya. Yang kena cuci betul-betul. Macam tu juga manusia nak kena cuci lambat masa dia. Antara berus dawai dia, hang kena duduk, hang kena dapat motivasi, hang kena menangis banyak-banyak kat Tuhan. Ya Allah, tolong ya Allah. Kalau hang tak boleh menangis, kadang-kadang kita main buat qiyamul lail pun orang dah duduk wirid zikir tapi tak boleh keluar air mata. Ulama kata kalau hang bertobat, hang betul-betul nak jadi orang baik, hang bertobat, hang kena keluar air mata. Kalau hang tak boleh keluar air mata, hang bawa keluar juga air mata pasal hang tak boleh keluar air mata. Oi, lagu mana tu? Kalau hang tak boleh keluar air mata, hang bawa keluar juga air mata pasal hang tak boleh bawa keluar air mata. Dia. Dia kata saya tak boleh bawa keluar air mata ustaz. Hang kena juga bawa keluar. Pasal apa? Pasal hang tak boleh bawa keluar air mata. Oh, tu susah nak jawab macam mana? Pasal apa tu? Pasal hang tak boleh bawa keluar air mata tu tanda kata hati hang dah nak mati ke ataupun dah mati ya? Hang kena usahakan untuk hidupkan dia dengan mengeluarkan air mata. Allahu Akbar. Nah tuan-tuan, apa nak cerita kita ni dalam Ramadan ni, duk mai 10 dah. Tinggal baki lagi belen-belen. Saya tuan-tuan pejam jelek, hujan panas ni. Lepas tu sakit tekak, demam saya sikit ke apa ke, lebih kurang pergi kerja balik mai perempuan habis. Tak apa hari lagi kita nak masuk dah 10 hari terakhir, lagi orang duk kalut. Dalam kita duk kalut main masjid buat amal ibadat. Alhamdulillah, Tuhan takdir macam ni. Semalam tuan-tuan tengok kereta gila-gila punya kereta, dahsyat betul. Sampai saya balik daripada Kepala Batas, daripada Kuala Muda ni, saya lalu ke kawasan ni saja pukul 12. 11 lebih kat pukul 12. Saya sampai rumah, pi balik balik pulau, patah balik main 2 pagi. 2 pagi. 2 pagi, belum tidur lagi. Tuan-tuan tahu di jalan raya ni orang pukul 11, pukul 12 berlambak yang baru keluar. Tambah kot Bayan Baru, Bukit Jambui petang kemarin, gila-gila punya krem. Pasal apa? Nak pergi beli baju raya, nak pergi beli persiapan raya. Tuan-tuan, tolonglah buat satu persepsi yang baru, ubah minda kita. Aku tak mau ambil tahu langsung pasal Aidilfitri. Tolong buat satu benda baru, aku tak mau ambil tahu pasal raya.
Duk sibuk sangat dengan duit kuih raya, dengan baju raya, dengan nak tukar apa semua raya. Bawa tepi bang, semua raya bawa tepi. Letak Ramadan, apa kita boleh buat besar dalam Ramadan. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu tuan-tuan, nah, itulah hakikat kita dapat puasa yang sebenar. Sebab tu bila sebut Aidilfitri, raya untuk orang yang telah kembali kepada fitrah. Aidul Fitri, Aid raya, Fitri raya yang dinisbahkan kepada orang yang telah kembali kepada fitrah. Fitrah siapa dia? Orang tak ada dosa, macam mana baru dilahirkan, tak ada dosa. Nabi kata setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, mak bapak dia lah bagi dia jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, maka fitrah tak ada dosa. Maka dalam Ramadan siapa puasa, siapa buat amal ibadat imanan wahtisaban, kerana beriman dan rasa pahala ganjaran besar Tuhan nak bagi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun dosa-dosa dia yang terdahulu, Allah ampun. Kita mau yang tu supaya nanti bila mai Aidilfitri kita telah pun kembali kepada fitrah. Orang-orang ni lah layak untuk berhari raya. Tu pun depa raya satu hari, bukan raya 30 hari. Kita dah sampai masa kena bawa ilmu ni pada anak cucu, adik-beradik, kawan-kawan kita. Tak ada apa, Aidilfitri satu hari ya. Pergi semayang raya, balik mai, makan anak beranak. Satu hari tak dibenarkan puasa, haram puasa, suruh kita makan, makanlah apa yang boleh kita makan, yang halal, yang sedap ke, yang apa ke, ikut kemampuan kita. Habis gagah kita nak pi ziarah-ziarah, yang tu je. Tu pun tak ada disebut raya mesti ziarah, tak ada hadis. Raya kena ziarah kubur, tak ada hadis, tapi nak pi boleh. Okeylah. Orang tua dulu kalau pergi semayang raya balik tak ziarah kubur, cari penyakit. Dulu kalau pergi semayang raya mesti kena pergi ziarah kubur bapak ke, kubur tok wan ke, mesti kena pergi. Kalau tak pergi, dia kata apa? Apa hang ni nak jadi ni? Orang balik semayang raya kena pergi ziarah kubur. Orang tua dulu ni kata begitu. Tapi tak betul. Ziarah kubur bila-bila pun boleh. Sunat pergi tiap-tiap hari Jumaat. Tapi dah kita tak buat, duk tunggu raya, yang duduk perantauan mana-mana tempat tu, raya lah baru dia balik. Okeylah dia pergi hari raya, dia baru balik. Yang hang duk tang ni kubur belakang tu yang tak pernah pergi pun. Tunggu raya kak dia pun nak pergi. Dia pun macam duk di Zimbabwe kak baru balik mai. Tak betul. Kita faham tentang Ramadan dan Aidilfitri tak betul. InsyaAllah tuan-tuan, tu ada 3 benda. Petang esok kita sambung lagi dengan yang keempat, yang kelima. Mudah-mudahan baki-baki ni ada amalan-amalan yang boleh membentuk iman. Yang Nabi kata 77 tu, kita ambil 2 sehari 2-3 benda. Tengoklah dah hari yang ni kita tambah 4-5 benda. Mudah-mudahan sebelum habis Ramadan 77 tu doa dalam kepala otak kita, nak cabang-cabang iman, dan Allah bagi kekuatan untuk kita nak buat perkara-perkara tersebut yang boleh menghasilkan iman. Yang baik daripada Allah, salah silap dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.